Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kini kami berada di Masjid Long Yunus, iaitu Masjid Langgar yang terletak di Kampung Langgar, Kota Baharu. Masjid Langgar merupakan antara masjid tertua, bukan sahaja di jajahan Kota Baharu, bahkan juga di negeri Kelantan. Terletak bersebelahan makam Diraja Langgar di Kampung Langgar, Jalan Sultan Yahya Petra. Ianya dibina pada 1871 tahun dan dianggap sebagai satu daripada 3 masjid yang tertua di negeri Kelantan. Ni Muhammad Danish bin Muhammad Khuzairi. Jawatan di sini sebagai Imam Rawatib. Mula khidmat di sini pada tahun 2022. Pengalaman jadi TIMA itu daripada tingkat T2 lagi. Hanya banyak dah masjid pergi khidmat situ, pergi khidmat sini, dan banyak juga kita dapat belajar daripada teguran orang, nasihat-nasihat daripada ahli jemaah masjid. Masjid ini dibina pada akhir tahun 1870-an. Masjid ini juga terdapat sebuah makam raja-raja pada di kawasan masjid. Masjid di Raja Long Langgar ni dibina atas dasar ilham baginda Long Yunus sempena baginda sebagai pengasas destinasi raja-raja pemerintah Kelantan. Bahan utama digunakan pada masjid ini pada akhir 1870-an dahulu ialah ukiran kayu. Masjid ini dibina pada tahun 1870 sehingga 1874. Anggaran kapasiti untuk ahli jemaah dalam 2000 atau hingga 3000 orang. Ukiran yang terdapat pada Masjid Diraja Long Yunus Langgar ini diasaskan oleh raja-raja terdahulu, dan raja-raja terdahulu menggunakan kayu-kayu seperti kayu jati untuk membuat mimbar. Reka bentuk masjid ini tidak dipengaruhi oleh konsep-konsep luar, tetapi idea untuk membina masjid ini daripada pengasas kita, iaitu baginda Long Yunus. Pertukaran nama masjid ini ialah Masjid Diraja Long Yunus. Nama Masjid Langgar ditukarkan kepada nama Masjid Diraja Long Yunus adalah sempena nama baginda sebagai pengasas dinasti raja-raja pemerintah Kelantan. Baginda Long Yunus ialah pengasas dinasti raja-raja pemerintah Kelantan sekarang. Nama lengkap baginda ialah Long Yunus bin Long Sulaiman. Ayahanda baginda Long Sulaiman ialah Raja Pemerintah Kelantan antara tahun 1735 hingga 1756 sebelum terbunuh sewaktu mempertahankan negeri Kelantan dari serangan Legeh pada tahun berkenaan. Makamnya pula terletak di Kampung Dusun Langgar, Wakaf Baharu. Panggil Masjid Long Yunus. Kenapa dia letak Long Yunus sebagai nama masjid itulah? Masjid ini mengambil atas nama pengasas sendiri, iaitu Long Yunus, baginda Long Yunus. Long Yunus ni dia wali Allah ke ataupun ulama ke, mufti ke? Long Yunus ni, baginda Long Yunus ini ialah merupakan Raja Kelantan pada tahun 1870-an. Berasal daripada tukang Kelantan ke, Selangor ke, Terengganu ke? Ukiran yang terdapat pada masjid ini adalah daripada Kelantan sendiri. Kelantan sendiri lah.
Pada tahun 1759, Long Yunus dengan bantuan sahabatnya Long Gafar dan yang di-Pertuan Terengganu iaitu Sultan Mansur I berjaya mengalahkan Raja Kota Kubang Labu yang disokong oleh legeh iaitu Long Pandak, lalu mengasaskan sebuah kesultanan yang baharu di Kelantan pada 1765. Long Yunus mangkat pada 1795 dalam usia tahun 93 tahun dan dikebumikan di Kampung Paya Dermin iaitu sebelum berubah nama kepada Kampung Langgar kerana adanya makam diraja di sini. Betul-betul di sebelah barat Masjid Langgar yang disiap bina pada tahun 1874. Okey, baiklah, kita dapat lihat masjid ini mempunyai unsur-unsur ataupun elemen-elemen tradisional yang sangat patut dibanggakan. Contoh-contohnya daripada segi struktur binaannya, daripada segi susunan aturnya, ia mengekalkan seni-seni tradisional yang ada dalam masyarakat kita. Selain itu, daripada sudut kreatifnya kita dapat lihat yang daripada hasil-hasil ukiran pagar-pagar dan pintunya, daripada corak-corak dindingnya, daripada pemilihan corak kapetnya, kita dapat lihat yang ini semua berkaitan dengan unsur-unsur seni kreatif yang ada. Masjid-masjid di Malaysia ini dahulunya mempunyai peranan yang sangat luas sebagai pusat kemasyarakatan, pentadbiran dan pendidikan yang mana tidak terhad kepada urusan ibadah sahaja. Lama-kelamaan fungsinya disempitkan untuk tujuan ibadah sahaja selepas berlakunya kolonialisasi di negara kita. Namun, pada masa kini masjid juga telah menjadi salah satu tarikan pelancongan yang menjadi aset penting di negara kita. Jika kita melihat dari perspektif yang lain, kita akan mendapati kebanyakan reka bentuk masjid di negara kita ini tidak lari dari konsep Timur Tengah. Kebanyakannya yang mempunyai reka bentuk Nusantara hanya terhad pada reka bentuk surau sahaja. Tetapi sebenarnya, masih terdapat masjid-masjid di Malaysia ini yang unik dan mempunyai reka bentuknya yang tersendiri dan tidak terpengaruh dengan reka bentuk Timur Tengah. Sebagai contoh, Masjid Long Yunus.